hati, semua nak luah. Banyak sudu sampai tak cukup puah. Hakikat cinta tak menentu, oh viral satu, bagai angin lalu. Jiwaku merawat perasaan saat ku kehilangan. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just had a thought of being with someone new. Ku pandang kiri, ku pandang kanan, di kau tiada cinta bukan mainan. Bila sudah tertawa. Secara langsung dari Axiata Arena, buat julung kalinya, TV3 mempersembahkan Anugerah Idola Kecil. Marilah bersama meraih mimpi jadi realiti. Kita melangkah sebagai IDOLA demi masa depan. Hidup penuh semangat. Kasih on in the YouTube. Seniman ini, wajah dan bakatnya ada misteri yang dikagumi. Memukau syahdu puitis, berjiwa tinggi, merentas zaman. Seniman Dato' M. Nasir. Wow, hebatnya suara tu. Okey, malam ni Abang Acak excited sebab Abang Acak rasa macam kita dalam anugerah idola kecil. Kalau nak tahu, itulah dia suara voice over talent yang paling terkenal dekat Malaysia. Kita ada Abang Khairul Anwar. Kalau kita tengok iklan, dengar iklan suara dia. Iklan-iklan komersial pun suara dia. Terjemahan doa pun dia. Okey, jom. Sekarang ni Abang Acak dah tak nak buang masa sebab hari ni kita nak belajar benda baru. Benda yang Abang Acak excited. Kita nak belajar voice over. So everybody say hi to Abang Khairul Anwar. Hai Abang Khairul. Hai. Yes. So Abang Khairul Anwar, sihat Saya selalu tengok Abang dekat TikTok Bang. Sihat-sihat, Alhamdulillah. Okey, so Abang, kita bersama dengan 6 peserta idola kecil kita. Kita ada Reza, kita ada Asha, Kuyen, Ika, Dina dan juga Ada. Ya, hai semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, so sebelum kita nak mulakan kelas kita pada malam ni, Abang Acap nak tunjuk dekat korang playback video TikTok Abang Khairul Anwar yang viral, yang dapat lebih daripada 2.7 juta tontonan. Kita nak tengok apa video itu. Jom. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Okey, kita kembali untuk Idola Kecil di Rumah edisi kelas tambahan. So, kita dah tengok video tadi. Hari ni kita akan bersama dengan Abang Khairul Anwar untuk kelas VO kita. Okey bang, hari ni kita nak belajar apa Bang Anwar? Okey, hari ni simple saja. Kita akan belajar basic teknik macam mana cara kita nak buat voice over. Macam mana kita nak lontarkan suara kalau kita nak buat voice over. Okey. Alright. So adik-adik semua dah sedia Dah ready Okey. Alright, okey. Jom kita start kelas kita. Silakan Abang Anwar. Okey, Assalamualaikum semua. First of all, Abang Noor nak ucapkan terima kasih dekat tim Idola Kecil sebab jemput Abang Noor hari ni untuk share pasal voice over dekat adik-adik semua. Kat sini nampak ada Ada, Ika, Reza, Kuyen, Dina dan juga Asha. Okey, so simple saja. Bila kita nak buat voice over ni sama juga dengan macam kita nak menyanyi. Rasanya adik-adik semua dah belajar teknik vokal kan. Yes. Sebelum nak menyanyi tu kena buat bubbling dulu. Yes, Vocal betul. bubbling. Jadi boleh tak
Abang Noah nak tengok adik-adik semua ni try buat bubbling terlebih dahulu. Cuba kita try. Okey, jom. Okay, ramai-ramai 3, 2, 1 and go. Lagi. One more time. Itu bunyi motorbot tu macam. Okay, tak apa. Very good. Okay, rasanya vokal bubbling ni semua orang dah tahu, dah belajar dengan cikgu vokal masing-masing. Yes. Teknik number 2 dipanggil QEQR. Kenapa pentingnya vokal bubbling dan QEQR ni sama macam menyanyi? Sebelum nak buat voice over, kita kena senaman mulut dulu. Sebab bila nak baca skrip ni kena buka mulut dengan luas. So Abang Noah ambil ayat yang mudah. QEQR depan Q E buka QR supaya mulut tu buka, supaya mulut tidak malas. Okey, boleh tak follow Abang Noah Okey. 3, 2, 1. Q E R Q E R. Okay, very good. Okay. So itu antara basic teknik yang pertama lah. Itu orang kata stretching mulut Stretching lah, stretching. Stretching Sebab mulut, apa Cak, nanti kalau kita nak baca skrip, Aha. kita malas, kita tak buka mulut, tu yang tak keluar suara tu. Okay? Faham. Suara perlu dilontarkan. Okey, Jom kita terus masuk teknik voice over. Okay, kalau adik-adik semua nak tahu, dalam voice over ni dia ada dua tau. Satu dipanggil announcer, satu dipanggil character. Always remember benda ni, announcer dan juga character. Kalau menyanyi dia banyak kan, ada teknik apa ni, abang pun tak tahu sangat benda ni kan, tapi ada lagu. Genre apa? Dia kira genre macam genre. balada. Balada, traditional, everything. Dalam voice over pun ada dua lebih kurang, announcer dan juga character. Announcer ni contoh dia punya skrip simple saja. Abang nak kenalkan diri saja. Okey. Contoh skrip dia. Hai, nama saya Carol Anwar. Saya berumur 37 tahun. Tu kat dalam kategori announcer. Bila kategori announcer ni dapat skrip macam tu, bila kita nak bercakap, suara kena kemas, lontaran suara kena kemas. Ini suara cara abang bercakap, tapi bila abang guna suara announcer, jadi begini. Abang kontrol suara abang. Lah, tapi betul lah bang. Suara abang bila bercakap dengan abang buat VO lain bang. Yalah. Sebab yang tu dalam kategori announcer. So announcer kalau lelaki ni, kat sini abang tengok ada Abang Acap, abang, ada Ada, Reza. So kalau lelaki dia kena guna suara bass dia. Kalau adik-adik belum keluar lagi suara bass tu tak apa. Slowly kita build up. So kalau kita try pakai suara paling rendah, your low note. Nama saya Carol Anwar bin Azmi. Saya berumur 37 tahun. Cara bercakap pun kena very kawalan tu perlu kemas. Contoh, cuba try Reza cakap. Kenalkan diri saja guna suara announcer. Hai, nama saya Reza. Saya berumur 12 tahun dan berasal dari Shah. Very good. Ika, cuba try Ika. Kalau wanita pun sama, guna your low note. Hai, nama saya Ika. Saya berumur 12 tahun. Okay, boleh. Muka dah macam Mira Fizah tu. Ya bang, dia ni muka dia macam Hawa Rizwana baca berita. Hawa Rizwana. Macam suara Hawa Rizwana bila baca berita. Betul. Muka suara Kak Hawa Rizwana. Okey, okey. yang tu dalam kategori announcer. Cara bercakap pun tadi tak abang Ada, Riza, even Ika pun cakap macam pelik je cakap kan? Sebab dia memang begitu. Skrip dia begitu. That's why skrip dia apa tadi? Siaran langsung dari Aziat. Dia kena macam tu. Bacaan dia perlu kemas. Another kategori dipanggil character. Character ni kalau nak bercakap tak boleh guna suara macam tadi. Macam mana suara-suara karakter? Macam suara abang sekarang. Ni suara abang bercakap, tapi ni suara announcer. Ni suara biasa abang. So bila karakter ni skrip dia cakap pun biasa. So kalau skrip yang sama tadi, abang nak kenalkan diri. Hai, nama saya Abang Noah. Saya berumur 37 tahun. Intonasi dia pun macam tu. Dia tak perlu, hai, nama saya Carol. Pelik betul tak? Pelik bang. Bila macam tadi Ika cakap lah, peliknya. Tak kena bang. Tak kena. So karakter cakap macam biasa saja. Hai, nama saya Carol Anwar. Saya berumur 37 tahun. Okay? So itu dua announcer dan juga karakter. Nanti along the way sekejap lagi kita akan belajar lebih lanjut. Apa beza announcer dan juga karakter. Okay, one more thing. Kalau adik-adik sekalian kan pernah tengok video Abang Noah dekat social media kan, Abang Noah buat voice over, ada ramai orang cakap kenapalah Abang Noah buat voice over sambil macam ni menari. Bang, betul lah. Betul tak? Perasan tak Acap? Kenapa abang tak duduk diam? Macam menari. Siaran langsung dari Aziata Arena. Kenapa badan menari macam tu kan? Kan? Okay? Lepas tu muka apa macam sampai macam tu sangat. Betul. Okay? Sebab always remember benda ni, dalam voice over
dia bukan setakat kita lontarkan suara, dia ada dua lagi benda yang you kena ingat. Yang pertama, yang first is lontaran suara. Number two, it's your body movement. Pergerakan badan tu sangat penting. Oh, ada juga bang. Ada. Dia memang kena gerak badan. Okay. Dan yang ketiga, it's your face expression. So your how you control your voice, your body movement and your face expression. Ada 3 benda. Kalau tak buat 3-3 ni, memang tak jadilah. Alright. So dalam face expression, kita masuk face expression, dia ada 3 jenis face expression yang adik-adik perlu tahu. Satu, sedih atau tak ada perasaan. Sedih, tak ada perasaan. Number 2, face expression, happy ataupun fun. Yang ketiga, excited ataupun over. So, sedih, tak ada perasaan dalam satu kategori. Happy, fun, excited, energetic ataupun over. Okay, so Abang Noor dah sediakan satu skrip. Nama skrip ni adalah Selahkan Bakat Realisasikan Impian. Tahu tak skrip apa tu? Bola kecil. Nasib baik. Nasib baik. Okey bang. Okay, so tu tagline idola kecil, Selahkan Bakat Realisasikan Impian. Kalau kita nak baca skrip tu dalam intonasi sedih atau tak ada perasaan, cuba Dina baca skrip tu dalam intonasi sedih atau tak ada perasaan. Macam mana? Macam mana nak buat muka sedih? Muka tak payah senyum lah. Oh, Macam cakap dalam mood cakap pun sedih, sedih. Macam Okey. contoh abang try bagi sampel Okey. Selahkan bakat, realisasikan impian. Tak perlu laju-laju. Okey. Sebab orang sedih, kalau orang sedih dia cakap slow kan? Betul bang. Sedih Kadang-kadang lah. bang. Sedih lah tak dapat jumpa abang Acap online je. kan? Dia baca sedih. Dia tak ada sedih lah tak dapat jumpa abang Acap. Yang tu happy. Kita cuba dengan Q Yan. Q Yan cuba try one. Selahkan bakat, realisasikan impian. Cuba try. 3, 2, 1. Selahkan bakat, realisasikan impian. One more time. Very good. One more time. Selahkan bakat, realisasikan impian. Okay, very good. Very good. Alright. Kategori yang kedua, happy dan juga fun. Skrip yang sama tapi kita baca dalam intonasi happy. Kerana mungkin tagline tersebut, tagline program happy lah kan. So bila happy, adik-adik semua kena senyum all the way. Senyum tu senyum yang seikhlas yang mungkin, okey? So contoh Abang Noor buat Ni muka Abang Noor. Abang Noor nak tahu Abang Noor senyum simple saja. Nampak langsung pipit. Ya betul. Itu yang buat comel bang. So Abang Noor kena nampak langsung pipit ni all the way bila baca tu. Baru nampak betul-betul senyum. So Abang Noor try dulu Selahkan bakat, realisasikan impian. Selahkan bakat, realisasikan impian. Nampak tak? Selahkan bakat, realisasikan. Betul lah. Okey. Okey, siapa nak suruh orang cuba dulu ni Acap? Acap pilihlah. Siapa ni? Okey, ada try ada. Okey, ada ni dia happy sikit bang. 3, 2, 1, go ada. Selahkan bakat, realisasikan impian. Acap, abang balik dulu lah. Dah habis job lah. Tak, habis abang. Dah pandai. Habis. Abang dah tak ada job bang lepas ni bang. Aduh. Hebat lah dia ni. Bagus. Very good. Very good. Okay, itu yang kedua, happy dan juga fun. Yang ketiga ni, adik-adik semua mesti power buat. Okay, excited, energetic, over. Over banget, over the top. Selalunya skrip-skrip excited atau energetic ni, dia selalunya skrip-skrip yang ni lah, skrip idola kecil. Untuk adik-adik, untuk kanak-kanak, untuk anak abang. Anak abang kalau nak beli toys kan, dia nak tengok kartun, dia nak suara yang tinggi, suara yang fun. Faham? Upin Ipin, macam tu. Upin Ipin, dia kena tinggi, dia tak boleh saksikan Upin Ipin. Anak abang tak nak tengok. Kan? TV3 dia tak nak tengok. So dia kena saksikan idola kecil. Dia kena macam tu. So skrip yang sama, excited, kita kena mood tu kena lagi excited, lagi feel, kena bagi lagi energy. So skrip yang sama Abang Noor try dulu Okey. Selahkan bakat, realisasikan impian. Selahkan bakat, realisasikan impian. Okey? Dia bagi lebih bang, lebih. Okey, Lagi excited. Okey, Acap pilih siapa yang nak cuba ni? Alright, Aisyah try Aisyah Aisyah kena buat yang over Aisyah, over. Okey, stand by Aisyah. 3, 2, 1, go Aisyah. Selahkan bakat, realisasikan impian. Yeah. Boleh lah tu. Padu. Go. Tepuk sikit semua. Okey
Okey bang, tapi setakat sekarang ni macam mana bang? Idola kecil ni semua boleh buat VO ke tak bang? Oh, power. Power. Menyanyi boleh, buat VO boleh, habis. Tak, Tapau semua dia orang ni. Okey bang, moving on, kita nak buat apa lepas ni? Okey, yang tadi tu kita belajar teknik face expression bila nak buat voice over. Kali ni kita nak belajar teknik intonasi pula. Macam mana nak dapat intonasi tu. Abang Noor ada sediakan satu skrip dekat sini. Okey, kali ni Abang Noor nak test Reza. Cuba Reza baca dari Jika sampai Kurela. Baca style awak. Stand by. 3, 2, 1, go Reza. Jika harus ku bersabar dengan segala derita, ku terima. Jika pahitnya terasa, bagai di penjara tanpa bicara ku rela. Macam Fetri Yahya lah. Ya bang, betul lah. Okey, sebenarnya kat sini abang nak bagi tahu dalam voice over, beza voice over dan juga beza dengan kita menyanyi. Okey, yang ini sebenarnya adalah lirik lagu Naim Daniel, okey? Patut dah. Okey. Sana je abang nak kenakan. Okey, bila seorang penyanyi, contoh kita assume lagu ni rasanya Naim Daniel yang assuming lah. Lagu ni bukan Naim Daniel tulis. Okey. Bila seorang penyanyi dia dapat lirik. Kalau voice over dia dapat skrip. Tapi bila Naim Daniel contoh dia dapat lirik ni, dia ada komposer. Komposer tu dah bagi melodi dah. Naim, kau baca macam ni. Betul tak? Betul. Dia dah bagi tahu dah dia punya melodi. Tapi kalau voice over, jadi macam tadilah. Abang bagi skrip, Reza bacalah ikut style Reza. So kita as a voice over talent, kita yang kena keluarkan lagu kita sendiri. So umpamanya kita lah penyanyi, kita lah lah komposer. Kecuali kita bukan script writer, kita bukan lyricist. So benda-benda tu yang kita kena belajar macam mana nak keluarkan intonasinya. Okay? So untuk belajar pasal intonasi ni, Abang Noor dah sediakan satu skrip untuk korang semua. So ni skrip Banana TV3 Bobo Boy. Okay, jadi bila kita nak baca skrip macam ni, Abang Noor share dulu. So yang ni falls under kategori character. So bila kita bercakap ni, yang ayat pertama daripada Yaya sampailah yang ke ayat yang ketiga tu Bobo Boy lah tu character. Sebab bila kita tengok ayat tu kan macam ayat bercakap. Betul. Okay, yang ayat yang jom saksikan ke bawah tu mau tu announcer punya style. Bila nak baca dia perlu kemas. So contoh Abang Noor try dulu Okey. Yaya, Ying, Gopal, Feng. Apa yang mereka cari tu? Oh, mereka sedang mencari aksi terbaik Bobo Boy lah. Jom saksikan kehebatan Bobo Boy dan rakan-rakannya di Banana TV3. Okey, cara dia begitu. Apa sekali jalan tu. Alright. Okay. So, siapa nak cuba dulu? Okey, siapa nak cuba dulu? Okey, Ika angkat tangan dulu bang. Ika angkat tangan. Okey, Ika. Okey, Ika. Yaya, Ying, Gopal, Feng. Apa yang mereka cari tu? Oh, mereka sedang mencari aksi terbaik Bobo Boy lah. Jom saksikan kehebatan Bobo Boy dan rakan-rakannya di Banana TV3. Alamak. Hebat. Nampak tak? Bila Ika buat yang di TV3, dia pun buat tangan macam tu kan? Betul So, lah. automatically, benda tu pun jadi macam bila kita dengar tu macam wah, funnya, happynya kan? Ya. Okay, siapa lagi nak cuba? Okey, siapa lagi next? Ya, ada. Okay, Saya. Okey, ada. Ada. Okey, ada. Ada, silakan ada. 3, Dah. 2, 1, go ada. Yaya, Ying, Gopal, Feng. Apa yang mereka cari tu? Oh, mereka sedang mencari aksi terbaik Bobo Boy lah. Jom saksikan kehebatan Bobo Boy dan rakan-rakan di Banana TV3. Mantap. Mantap. Saya. Okey, lagi. Siapa lagi? Okey, siapa? Saya. Saya. Okey, kita bagi Saya. Reza. Silakan Reza. Okey, Reza stand by Reza. 3, 2, 1, go Reza. Yaya, Ying, Gopal, Feng. Apa yang mereka cari tu? Oh, mereka sedang mencari aksi terbaik Bobo Boy. Kehebatan Bobo Boy dan rakan-rakannya di Banana TV3. Power lah. Saya. Okey. Saya. Okey. Saya. Asha. Bang, dia orang semua nak try bang. Saya. Excited bang. Sila. Okey, saya bagi Asha. Asha try Okey, stand by 3, 2, 1, go Asha. Yaya, Ying, Gopal, Feng. Apa yang mereka cari tu? Oh, mereka sedang mencari aksi terbaik Bobo Boy lah. Jom saksikan kehebatan Bobo Boy dan rakan-rakannya di Banana TV3. Yeah.
Wah, sedap lah. Awak punya suara ada husky tu tau. Yang kan, sedap tu tau. Sedap bang, suara dia bang. Saya suka bang. Power lah, menyanyi boleh. Dia dah ada teknik-teknik basic menyanyi tu. Memang boleh buat voice over, intonasi pun betul. Okay, very good, very good. Apa kata kita suruh Abang Acap buat? Abang Acap buat Ya. Okay. Abang Acap try. Okay Bismillahirrahmanirrahim. Yaya, Ying, Gopal, Feng. Apa yang mereka cari tu? Oh, mereka sedang mencari aksi terbaik Bobo Boy lah. Jom saksikan kehebatan Bobo Boy dan rakan-rakannya di Banana TV3. Yeah. Cantik, ada job baru. Aduh, okey bang, okey bang. Very good. Semua boleh buat. Intonasi okey, suara tak ada masalah sebab abang lupa nak beritahu tadi dalam voice over, kalau dalam nyanyian correct me if I'm wrong, kalau suara sedap tu memang perlukan suara yang okey. Tapi dalam voice over, suara sedap is very subjective. Kalau yang paling penting adalah the way you lontarkan suara, the way intonasi yang you keluarkan tu, yang itu yang dicari kan. Kalau suara sedap pun tapi you tak pandai guna intonasi yang betul pun tak guna juga. Contoh kalau guna suara sedap baca skrip ni kan, Yaya, Ying, Gopal, Feng, apa yang mereka cari tu? Tak kena kan? Macam iklan jejak rahsia. Dia tak kena. So it's all about macam mana you keluarkan intonasi, you gayakan bacaan skrip tersebut. Keep on practice buat voice over, okay? Okay bang. So, kita dah try skrip yang happy, kita dah try skrip yang sedih, kita dah try skrip yang excited. So, ada lagi ke bang? Kau ada challenge ke abang nak bagi? Abang kan kalau biasa siapa-siapa belajar voice over ni, abang suka bagi challenge lah. Okey. Dekat adik-adik ni kan. Okey. So challenge dia abang dah sediakan. Challenge dia mestilah kalau voice over, challenge voice over lah, takkan menyanyi. Betul. Ni dia skrip abang dah sediakan untuk anda semua. Skrip voice over challenge. Skrip Agent Ali. Siapa pernah tengok cerita Agent Ali? Confirm nak tengok. Saya. So simple saja. Abang nak anda semua kalau boleh buat voice over challenge ni, post dekat TikTok adik-adik masing-masing. Lepas tu tag lah abang, tag Khairul Anwar Azmi, tag juga hashtag 1 hari 1 voice over. Boleh? Okey. Boleh. Okay, so nak dengar tak abang Noor try baca? Weh, confirm mana? Nak. Okey, orang kata abang bagi contoh dulu abang. Abang bagi contoh lah, abang bagi contoh Okey bang. Hebat betul si Ali ni. Dia boleh kalahkan musuh macam tu je. Tapi bukan dia buat sendirilah. Bertindak segera bersama Ejen Ali dan rakan-rakannya di Banana TV3. Wah. Okey, korang kena buat challenge ni, kena record sendiri dan korang kena post dalam TikTok masing-masing, okey? Okay. Alright, cool. So kita pun dah ada challenge. Kita dah belajar macam-macam tadi. So kita akan berehat sekejap. Alright? Hai semua, saya Sisi Iman. Nak tahu tak lagu apa yang dinyanyikan oleh peserta idola kecil minggu ini? Dan bila Hai, saya Niang Daniel akan menemani Sisi Iman minggu ini dalam Idola Kecil di Rumah. Setiap Ahad jam 3 petang hanya di TV3. Okey, kita kembali. Tu dia. Challenge pun kita dah bagi, kelas pun kita dah bagi. So sekarang ni kita nak ada sharing session bersama dengan Abang Khairul Anwar. Ni sebenarnya Abang Khairul, saya part ni yang saya paling tak sabar sekali sebab saya banyak soalan sebenarnya. Okey, so adik-adik ada tak soalan untuk Abang Khairul Anwar tentang VO tadi? Reza angkat dulu. Okey Reza, apa soalan untuk Abang Khairul Anwar kita? Okay, macam mana kita nak ambil mood terus kalau kita nak buat VO? Wow, macam mana kita nak ambil mood terus kalau buat VO? Dia sama je macam adik-adik menyanyi. Bila dapat satu lagu, macam mana adik-adik semua nak dapat mood? Yang pertama, kan kalau macam abang, you kena hayati dulu lirik. Kalau nyanyi, lirik. Kalau voice over, you kena hayati dulu skrip tersebut. Okay, that's point number 1. Number 2, kalau kita tahu skrip tu, kita tanya producer kan? Ataupun kita tanya, okay, yang ni dia nak baca macam mana? Ni program apa? Oh, ni sebenarnya program sedih. So, kalau abang, contohnya program sedih nak dapat mood kan? Abang akan dim the light. Abang akan dimkan light tu. So automatically perasaan sedih tu akan muncul. Okay, so begitu cara dia lah nak dapatkan mood. Dan wajah tadi tu, face expression tu is very important.
kena ingat. Kalau dah sedih, janganlah buat muka gelak. So automatically muka you pun kena sedih. Automatically mood tu pun akan datang. Okey, ada. Okey, ada. Apa soalan tu? Sejak bila abang start VO ni? Okey, abang start buat voice over sekarang umur 37 tahun. Dah 15 tahun yang lalu abang bermula. Masa tu kita bekerja jadi seorang penerbit, producer. So abang nak jadi seorang yang tahu semua benda kan. Dari segi buat program, nak mengarah kita punya pelakon, voice over talent. So abang ambil inisiatif untuk belajar teknik voice over. Mula-mula kita belajar atas dasar kerja. Lepas tu bila dah buat, dia jadi minat. Lepas dia jadi minat, dia jadi cinta. Sampailah sekarang buat voice over. Faham. Tapi kalau korang nak tahu sebenarnya, Abang Khairul Anwar ni dulu dengan Media Prima. Dia producer untuk Idola Kecil juga tau. Betul dah. Abang Khairul Anwar masa tu Idola Kecil yang musim berapa Abang buat yang jadi producer tu Idola Kecil Ultra. Masa tu ada Haris Alif, Hakim Rusli, Daniel, orang Balkis, ramailah. Weh, dah tua je abang ni. Aduh, okey, siapa lagi ada soalan? Bila abang start jadi voice over ni? Bila abang start jadi voice over dah 15 tahun yang lalu. Masa tu macam mana abang start bang? Abang mula-mula, masa tu abang ingat lagi cerita ni kau. Abang nak suruh orang buat voice over. Masa tu abang ada satu program, abang suruh orang buat voice over. Okay. Lepas tu bila dia buat voice over tu, abang rasa macam tak berapa kena. So abang suruh dia buat 2-3 version. Lalas dia cakap, awak buat sendirilah kalau awak pandai. Tu kita down lah masa tu kan. So abang beritahu bos abang kata, Noah, hang kena belajar teknik nak mengarahkan orang ataupun sedikit teknik pasal voice over sebelum you nak direct orang. So abang Noah pergi audition, abang ingat lagi masa tu audition pencarian voice over dan juga DJ radio announcer dekat Hot FM masa tu. Okey. So abang Noah pergi audition tu atas niat nak belajar. Lepas tu masa tu lah first time dia kata, you ada suara lah boleh buat voice over. Start daripada situ abang Noah practice, hari-hari practice. Macam tadi lah bila kita dah dapat first job buat voice over tu, dia terus jatuh cinta. Begitu. Macam adik-adik lah semua kan, pergi audition dulu. Okey, terima kasih bang. Sama-sama. Saya. Okey Dina. Awak. Okey Dina. Tanya Okey. Dina. Tanya soalan pasal voice over, jangan tanya soalan Uncle. matematik. Okey. Uncle, okey Uncle yang. Uncle, macam mana nak mengacara sesuatu rancangan tu Macam mana nak dengan tonasi? mengacara suatu rancangan. Okey. Mengacara ni uncle kurang sedikit pengalaman dalam bidang pengacaraan, tapi uncle more on behind the scene kan. Tapi kalau macam tanya kat uncle nak jadi pengacara ni, kita kena tahu macam tadi. Simple saja tadi. Ada dua tadi. Announcer dan juga karakter punya ni. Pengacara ke VO ke sama. So kalau macam contoh rancangan Idola Kecil macam abang Acap buat sekarang ni, dia dalam kategori apa? Announcer ke karakter? Cara dia nak bercakap tu. Ingat tak? Ingat. Karakter kan? Karakter. Sebab dia program yang fun, program kanak-kanak, program musical. So you guna that kind of intonasi, that kind of tone. Janganlah guna program Idola Kecil, program anak-anak, tapi guna suara selamat datang ke program Idola Kecil. Lari budak-budak. Betul tak? So kena tahu diri dan jiwa you sesuai dengan program yang bagaimana. Jangan semua program guna suara macam tu je. Jangan semua program guna intonasi yang sama. Contoh, Ika tadi minat Hawa Rizwana. Style Hawa Rizwana, Kak Hawa dia baca berita. Dia jadi DJ, radio announcer pun di Bulletin FM, ala-ala news. Betul. So kalau tiba-tiba Ika jadi pengacara besok Idola Kecil, guna style Kak Hawa Rizwana, tak boleh lah. Dia tak kena. Tak kena. Tapi baca berita kena. Betul. So kena tahu benda-benda tu. Thank you abang. Abang pula tadi uncle. Kejap abang kejap. Nervous. Abang Khairul Anwar tu kejap down, kejap up. Bang, Okey. Ya Kian. saya ada soalan lagi satu, bolehkah? Boleh. Abang ada buat kursus online, kursus voice over secara online kah? Memang jackpot soalan tu. Okey. Jackpot lah. Okey, alhamdulillah abang memang ada buat kelas voice over untuk siapa-siapa yang berminat untuk belajar voice over. Dan abang juga sebenarnya ada group Telegram yang you guys boleh join, namanya Noah_Storyteller. Come and join us. Ramai talent voice over dekat dalam tu yang sangat berbakat.
Okey, so kalau anda berminat boleh join, boleh belajar, bermain voice over bersama-sama. Okey, Manwar, macam Acap pula Acap ada soalan. Contoh kalau macam mereka ni, kita tahu dia orang lepas habis Idola Kecil, kemungkinan besar mereka akan jadi penyanyi yang terkenal. So macam kita dulu kita tahu penyanyi dia akan jadi pelakon kan. Betul. Tapi belum ada lagi yang kita dengar macam penyanyi pergi ke VO, pelakon pergi ke VO. Ada tapi tak banyak lagi. Betul. So macam peluang pekerjaan untuk VO ni bang, sekarang macam mana bang? Okey. Abang, dulu abang buat Idola Kecil, banyak abang Noor tengok kan. Hakim Rosli tu daripada kecil sekarang dah jadi top. Abang sangat bangga dengan diorang ni kan. Tapi sedikit rasa ni lah, dah tua dah abang ni. Okey, tapi dalam bidang voice over, bukan saja voice over, nyanyian, pelakon semua. Kalau kita pandang benda tu kecil, memang kecil lah bidang tersebut. Okey, contoh voice over ni orang kata dia punya ni tak banyak, peluang pekerjaan tidak banyak. Tidak sama sekali. Pada tahun lepas semua tahu kan kita dilanda pandemik COVID-19, PKP everything. Memang a bit struggle dalam bidang kita ni, nak menyanyi susah, nak ni susah. Tapi nampak tak Allah tu buka satu benda. Apa dia? Online. Online, betul. Semua orang nyanyi through online, buat voice over secara online, and because of that automatically abang punya geng-geng voice over ni dapat pula banyak buat job through online saja. Dan bila online ni pula, dulu semua kata buat voice over nak kena keluar suara dekat TV, radio kan. Tetapi bila orang dah kenal kita through online macam adik-adik ni, semua klien macam buat produk-produk yang biasa-biasa ni pun nak pakai voice over juga. Nak pakai suara Korean lah untuk produk I. So the job is there, opportunity tu banyak sebenarnya. Apa yang adik-adik perlu buat, kena sentiasa practice, kena sentiasa post dekat social media, TikTok, apa lagi, Instagram. Jangan berhenti, jangan dah habis Idola Kecil, tak boleh gunakan social media. Kena sentiasa posting. Keep on practice, keep on posting. Kena tunjukkan bakat adik-adik sekalian. Kalau bakat ada tu simpan saja pun tak ada guna. Okey? Betul. Okey, kita pun dah sampai ke penghujung. Kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Abang Khairul Anwar. Thank you Abang Khairul. Thank you. Thank you. So Abang ada Abang ucapan Khairul. ada ucapan untuk idola kecil Thank you, kita. Abang Khairul. Okey, semoga berjaya dalam Idola Kecil. Bakat anda ni jangan disia-siakan. Muda-muda ni dah diberi peluang, diberi platform untuk keluar program hebat seperti Idola Kecil ni. Jangan sia-siakan, okey? Kita jumpa anda semua nanti. InsyaAllah. Lagi 10 tahun di Anugerah Juara Lagu. So, dengan adik-adik ni pula. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, semua jadi jangan lupa untuk saksikan Idola Kecil di rumah pada setiap hari Ahad jam 3 petang dan siaran ulangan pada pukul 7 malam pada setiap hari Sabtu. So, insyaAllah kita akan jumpa lagi di next session. Assalamualaikum. Bye-bye.